Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Musi, sahibul fadilah Datuk Mufti Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Boleh atau tidak kita melabelkan ataupun menganggap seseorang itu sebagai wali Allah? Dalam isu ini sebenarnya ada tiga pandangan ulama. Satu golongan mengatakan bahawa kita tak boleh sama sekali menganggap seseorang itu sebagai wali Allah. Satu-satunya manusia yang boleh mengatakan orang itu wali Allah ialah Nabi. Kerana apa yang baginda kata, bila kalau baginda kata orang itu wali Allah, memang betul orang itu wali Allah. Kalau kita manusia kata dia wali Allah, maka belum tentu orang itu wali Allah. Kerana syarat penting nak mengiktiraf orang itu wali Allah ialah masa dia mati itu, dia mati di dalam keadaan dikasihi dan diredai oleh Allah. Walaupun kita nampak dia beribadah banyak tuan-tuan, tapi mati kita tak nampak. Orang yang tahu Nabi saja. Yang kedua, segolongan ulama mengatakan bahawa boleh kita mengatakan simpulan tu wali Allah apabila disaksi dan diaku saksi oleh Nabi pada masa hayatnya. Nabi kata ni sahabat ni ahli syurga, macam 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga dalam satu majlis. Maka bolehlah kita katakan bahawa mereka ini adalah wali Allah. Yang diketuai di hadapannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita boleh kata, kerana ada nas begitu. Golongan yang ketiga kata tuan-tuan, orang-orang salih yang diiktiraf oleh umum masyarakat Islam sebagai pendukung kepada agama Allah. Banyak program yang dibuat untuk menegakkan agama Allah. Ya, macam-macam dia buat. Umum orang Islam memperakui, termasuk tokoh-tokoh ulamanya. Maka orang itu boleh kita mengatakan dia sebagai wali Allah secara umum. Boleh kita anggap, walaupun hakikat sebenar dia mati kita tidak tahu, tapi tengok dari segi sirah. Sebab itu tuan-tuan, Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi menyebut dalam kitabnya Rabbaniyah La Rahbaniyah, dia kata dia memperaku saksi bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Al-Imam Ibn Qayyim adalah di antara wali-wali Allah. Kerana memandangkan perjuangan dia, kitab-kitabnya dia karang tuan-tuan begitu hebat. Di zaman tidak ada komputer. Zaman kita hari ini hampir semua pelajar universiti ada komputer, tapi tak ada seorang pun boleh karang 2-3 buah buku dengan komputer yang ada. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, dia karang beratus jilid buku seolah-olah menggambarkan dia ada komputer. Begitu juga yang berlaku pada Imam Nawawi sebelum daripada beliau lagi, mengarang beratus kitab seolah-olah dia ada komputer zaman tu tuan-tuan. Kita hari ini ada komputer, satu kitab pun tak keluar. Dia sebaliknya lah berlaku pula. Itu dia antara kelebihan. Jadi ini tiga bentuk. Cuma asas penting tuan-tuan bila kita bercakap dalam soal ini ialah kita kena faham tuan-tuan. Selepas tiga perkara tadi, saya sebut tiga pandangan ulama, Syekhul Islam Taimiyah menyebut salah satu wali yang dilupai oleh masyarakat. Dia sebenarnya adalah pendukung agama Allah paling kuat. Kalau tidak kerana dia, dakwah tidak akan tersebar. Dia ini kata Syekhul Islam Taimiyah ialah ulama. Sebab kita tuan-tuan tak pernah anggap ulama tu wali Allah setengah masyarakat. Yang dia anggap wali Allah tu tok syekh dalam zikir. Sebab tu Syekh Qardawi kata, kalau di Mesir wali Allah tu siapa? Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abu Hasan Syadzili. Dia anggap pengasas tarekat sufi. Ulama-ulama seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, lagi Tirmizi, ini tak dianggap sebagai wali oleh masyarakat. Padahal mereka lah wali Allah. Dengan usaha yang mereka buat, hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita. Sebab itu Ibn Taymiyah kata antaranya adalah ulama. Ulama ni pertama dia buat yang wajib. Yang kedua, disiplinkan diri dalam melaksanakan sunat. Yang ketiga, dia ada satu kelebihan, ilmu. Bila dia ada ilmu, dia cuba melaksanakan ilmu, dan dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, dia sebarkan ilmu itu pada orang lain. Sebab itulah beliau mengatakan wali dia kerana ulama itu lebih afdal daripada wali berbanding ahli ibadat. Walaupun ahli ibadat tu wali juga mendukung agama Allah menerusi ibadat yang dibuat, tapi ulama tuan-tuan, dia buat amalan fardu, sunat pun dibuat, dan dalam masa yang sama dia menyebarkan ilmu. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani, sepakat ulama mengatakan bahawa karamah Syekh Abdul Qadir Jalani paling besar dalam hidupnya ialah istiqamah dia dalam menyebarkan ilmu selama lebih kurang 33 tahun. Dia mengajar 33 tahun, dia berjaya menghasilkan 100,000 orang anak murid. Dan sebahagian daripada anak muridnya dihantar ke benua gelap Afrika untuk berdakwah menyebarkan Islam di benua gelap Afrika. Istiqamah di dalam
berdakwah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam beramal dengan ilmu, seperti mana Datuk kata, itulah dia karamah paling besar. Jadi tuan-tuan macam sekalian, tak payahlah kita nak kejar wali dalam bentuk benda-benda pelik tadi. Boleh jalan, ada sehinggakan kalau tuan baca dalam kitab Lumat, ada orang cerita kepada seorang ulama, dia kata si fulan sangat hebat, boleh berjalan di atas air. Hebat dia boleh jalan atas air, memang betul jalan atas air betul. Ulama tu jawab, itu tidak pelik, ikan berjalan di dalam air. Oh, dia jalan atas air, ikan jalan dalam air tu. Lebih hebat. Kalau hebat sepatutnya dia jangan jalan atas air, dia jalan dalam air. Macam ikan, barulah hebat. Arti dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita istiqamah itu satu benda yang sangat mahal, tuan. Saya ingat orang tua dulu pergi ke masjid, tuan-tuan. Antara masjid rumah dia tak ada kubur. Ada kubur, tuan-tuan. Dia pergi ke masjid pakai pakaian putih, orang kata hantu. Itulah dia istiqamah dia. Tapi orang nampak itu hantu, tapi itu istiqamah dia. Macam Datuk sebut tadi sembahyang subuh, tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Bukan benda yang senang. Kebanyakan kita dikalahkan oleh satu makhluk yang kita pandang remeh, namanya selimut. Terus ya, nama selimut je. Bila orang azan kita selimut. Yang kedua, kita kalah dengan isteri bagi baru kahwin. Kita baru kahwin, isteri letak tangan je, maka kita menghilang entah ke mana. Kalah dengan benda tu. Itu istiqamah tu satu benda yang sangat mahal. Tak perlulah kita kata si pulang buat, tak payah tak. Kemampuan. Kemudian satu lagi yang disebut oleh Syekh Abdullah Naqsyabandi, dia kata, orang tanya dia kata, Tuan Syekh dah mengajar kami lama, Tuan Syekh tak ada satu pun tunjuk karamah kepada kami. Kata Tok Syekh, dia menukilkan pandangan Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata, di antara karamah paling besar ialah Allah Ta'ala buka keaiban diri kita sendiri untuk kita melihat keaiban itu, supaya kita boleh memperbaiki dan istiqamah untuk ke arah sunnah Nabi. Buka keaiban diri untuk kita baiki diri, bukan cari keaiban orang lain. Itu adalah karamah paling besar. Itu antara karamah besar yang ada hubungan kait dengan istiqamah. Jadi sebagai kesimpulan saya nak katakan tu, kita tidak perlu minta nak jadi wali dalam konteks yang masyarakat kita sebut hari ni. Tak payah, tuan-tuan. Istiqamahkan diri kita, ya? Dan jangan percaya cerita terkarut. Dalam satu buku dikarang oleh Syekh Taha Baqir Surur, cerita buku ni mengenai Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni seorang ulama sufi di Mesir. Dalam buku tu cerita, tuan-tuan, di Mesir, masa tu Mesir ni dijajah oleh British jajah Mesir. Orang Mesir, tuan-tuan, dia berjalan, dia kerumung seorang lelaki yang telanjang bulat. Orang lelaki telanjang bulat, orang kerumung dia pasal ambil berkat. Tanya soalan, dia jawab telanjang bulat. Edward Ling, seorang pengembara Britain masa itu, datang ke Mesir. Mesir di bawah jajah British. Ya, jadi Edward Ling ni pergi, dia tanya ni orang buat apa ni? Mereka jawab, kami sedang mengelilingi wali Allah. Edward Ling kata, teruk benar wali orang Islam. Telanjang bulat. Ditanya masalah agama, dia tu telanjang. Tuan faham tak? Begitu teruk Mesir, maka pada masa itu Mesir jatuh ke tangan British apabila karut marut berlaku di dalam masyarakat. Karut marut berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah dalam satu parlimen, Parlimen Britain, dia mengatakan sudah cukup bagi kita nak menghancurkan umat Islam dengan cara kita wujudkan kubu-kubu besar, supaya orang menganggap kubu-kubu besar ini sebagai kubu-kubu wali. Kenyataan ini saya sebut, tuan-tuan, disebut dalam kitab Laisa Minal Islam oleh Syekh Muhammad Ghazali. Disebut dalam Parlimen Britain. Kita nak hancurkan Islam, tak payah kita perang dengan senjata, kita wujudkan kubu-kubu besar. Biar masyarakat puja ini adalah wali, ya, ini adalah wali, itu adalah wali. Akhirnya kita kalah dengan pujaan-pujaan itu. Amalan ibadat kita tak buat. Yang fardu kita tak buat, yang sunat kita tak buat, kita hanyut dengan khayalan simpulan-simpulan wali. Sehingga orang kata sekarang Yaman adalah negeri sejuta wali. Betul tak? Yaman negeri sejuta wali. Dan Malaysia tak ada wali ke, kawan? Malaysia tak ada wali ke? Malaysia tak ada ulama perjuang menentang British? Ada ke? Ada. Jangan keterlaluan sehingga menganggap di Yaman ada sejuta dan Malaysia ada berapa juta. Ini satu benda yang sangat berat. Saya tak nak panjang, saya sebenarnya nak mendengar ceramah Datuk lebih panjang daripada nak dengar ceramah saya sendiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.